Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dengar kan suara saya jelas tak? Sebab hari ni bersiaran dari rumah. Lepas tu duduk tepi pintu, saya takut dengar bunyi kereta. Tapi dengar kot insyaAllah. Okay, hari ni seperti yang, terima kasih. Hari ni seperti yang dijanjikan, saya memang bercadang untuk berkongsi berkaitan dengan MyViewBot ni. Okay, jadi MyViewBot ni sebenarnya satu aplikasi percuma je. Kita boleh log in, sign in, kemudian kita jadi ahli dalam tu percuma. Dia ada 3 sebenarnya akaun yang ada dalam tu. Tapi yang percuma kita boleh ambil dan lepas kita dah daftar tu kita boleh install masuk dalam laptop kita. Lepas tu kita boleh gunalah. Nanti saya sharekan cara nak sign in, cara nak install, kemudian apa dia tools yang ada dalam tu untuk kita guna. Okay, dan dia memang akan menghasilkan satu aplikasi, nak kata aplikasi taklah juga. Dia macam bahan PDP kita akan jadi menarik, interaktif, dia nampak macam bentuk game lah. Kalau kata kita kreatif lagi, kita boleh buat dalam nampak macam bentuk game. Dia ada board game, dia ada quiz, dia ada macam-macam lah. Nanti kita share, okay? So, saya teruskan. Yang ini saya buat rakaman juga dan saya mengharapkan semua akan berada bersama saya sampai ke penghujungnya lah. Nanti untuk kehadiran, link kehadiran saya akan bagi di hujung nanti. Okay. Kemudian bila dapat sijil, okay, bila dapat sijil kehadiran tu nanti, penyertaan tu, kalau macam cikgu di sekolah saya akan daftar sebagai LDP di sekolah lah. Tapi kalau cikgu yang berada, bukan cikgu sekolah saya, maksudnya di luar kan, cikgu ambil atau daftar dalam LDP KPM. Okay, LDP KPM. Sekejap. Okey, maaf cikgu atas gangguan. Saya tengah ni, lepas tu ada kucing pula masuk kat belakang. Okey, sorry. Saya nak letak kucing saya kat luar balik. Okey, kita sambung balik tadi. Saya katakan tadi bila cikgu dah dapat sijil, cikgu nak daftar dalam SPL KPM. Kalau yang sekolah saya boleh daftar sebagai LDP di sekolah lah. Tapi kalau yang cikgu di luar bukan sekolah saya, cikgu daftar di bahagian LDP luar KPM. Okay, LDP luar KPM, lepas tu cikgu ambil yang bahagian swasta. Okay, dekat situlah. Kemudian macam kita tak boleh daftar dekat pembelajaran semua tu, tak ada sebab dia ada platform sendiri. Jadi cikgu daftar dalam LDP luar KPM. Okay cikgu ya, jelas kat situ. Okay, kita teruskan. Saya share skrin sekejap ya. Okay. Cikgu nampak kan skrin yang saya share ni? Ini adalah interface saya buat guna MyViewBot tu lah. Okay, ni interface dia lah, MyViewBot. Bila saya dah install, saya dah ada sendiri. Dekat bawah, dekat atas ni, ni logo dia. Dekat atas ni, sudut atas belah kiri, ada nama saya lah. Saya letak kat sini Teacher Ana. Lepas tu gambar saya untuk akaun yang saya daftarkan sebagai dalam MyViewBot ni. Kemudian yang ini lepas kita install memang kita akan dapat macam ni lah. Okay.
So hari ni seperti yang saya kata, saya nak kongsi dengan cikgu, kita nak tengok apa dia aplikasi MyViewBoard ni yang sebenarnya memudahkan kita untuk menyediakan bahan PDP kita lah dan jadi menarik dan interaktif. Okey, kita teruskan dengan seterusnya. Okey, ada dekat sini hari ni, sekejap ya. Ada orang nak masuk, saya nak okey, hari ni kita nak tengok pengenalan kepada aplikasi MyViewBoard. Kemudian kita ada cara daftar akaun percuma, download dan install dalam komputer. Kemudian pendedahan basic berkaitan dengan tools yang ada dalam MyViewBoard. Okey, yang ini akan saya ceritakan nanti. Okey, kita nak tengok seterusnya. Sekejap ya, kenapa dia pusing lama sikit, tak bergerak. Ni cikgu boleh tak saya stop sharing set? Okey. Kita teruskan. Okey, dalam MyViewBoard kita ada benda-benda ni lah. Sebenarnya MyViewBoard ni kalau ikutkan adalah seperti papan putih. Papan putih yang dekat sekolah tu lah. Tapi papan putih yang dekat sekolah tu kita boleh conteng guna marker kan. So yang ini dia ada macam-macam annotator yang hebat dekat dalam tu lah. Kita boleh guna. Kemudian kita boleh menghasilkan bahan pengajaran, lepas tu kita boleh membuat aktiviti yang lebih interaktif dan juga sebenarnya dia boleh juga merakam video PDP kita. Dia samalah macam Meet kita boleh rakam kan. Dalam MyViewBoard pun kita boleh buat rakaman video PDP sama ada bersama murid ataupun kita buat di rumah dan kita share kepada murid kita lah. Okay, so untuk seterusnya saya nak cerita berkaitan macam mana kita nak daftar dulu akaun ni. Akaun ni memang percuma. Okay, jadi cikgu pergi dekat address dekat atas tu, myviewboard.com. Okay, kemudian kita ada try now ni. Cikgu ambil try now lah sebab try now ni dia akan pergi dekat sign up. Sana. Dia ada alert je, saya admit masuk. Okay, kita ada untuk try now untuk kita sign up. Jadi dekat sini kita ambil, kita sign up. Okay, sign up sama ada cikgu boleh pakai akaun Delima ataupun email lain pun boleh. Dia tak ada masalah lah sebenarnya. Tapi digalakkan akaun Google Gmail lah. Okay, Delima tu sesuai sangat lah. Okay, kemudian kita dah daftar, dah sign in. Semua kita dah jadi ahli, barulah tak ada cikgu, ramai pula saya kena admit masuk ni. Okey, bila kita dah jadi ahli, okey, yang ini saya guna slide yang Cikgu Ruflin buat, jadi memang dia punya akaun lah ada dekat sini. Okey, kita tengok dekat sini, bila cikgu dah jadi ahli, cikgu buka balik, kita nak download kat mana? Okey, dekat sini.
Yang ini paparan dia, paparan ada pada akaun kita. Kat mana cikgu nak ambil, cikgu ambil yang ni, gambar dekat atas ni untuk download. So bila cikgu ambil yang tu untuk download, dia akan keluar yang benda kat bawah ni. Okay, saya gerakkan sikit. Okay, yang ni kat bawah ni. Okay, jap. Okay, dekat sini bila cikgu nak download, cikgu ambil yang My Viewboard Whiteboard. Okay, ambil yang ni, download yang ni lah. Okay, ambil My Viewboard Whiteboard. Okay, yang lain-lain ni cikgu tak payah download lagi pun tak apa. Kita nak tengok yang My Viewboard Whiteboard ni. Yang My Viewboard Companion ni sebenarnya kita boleh control viewboard kita guna phone. Kita boleh guna phone kita lah untuk gerakkan slide ke depan, ke belakang. Itulah untuk yang My Viewboard Companion ni. Tapi untuk kali ni cikgu download yang ni dulu, My Viewboard Whiteboard. Okay, kemudian dah download tu, dia akan keluar macam ni lah. Lepas tu cikgu ambil lah run. Bila ambil run tu dia akan install. Dia akan install. Kemudian dia akan keluar. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, dekat desktop cikgu, dekat depan tu dia akan keluar shortcut dan macam ni lah, gambar background dia warna orange and dengan ada pen tu. Okay, itu adalah dia punya logo ataupun shortcut yang ada dekat desktop. So macam mana cikgu nak guna dia? Cikgu double klik je lah dekat ikon ni, kemudian dia akan auto buka di pelayar internet cikgu lah. Okay, sekejap ya. Dia bila dia ni dia akan keluar paparan seperti ni. Inilah paparan yang ada. Jadi cikgu boleh terus gunalah dah bila dah ada paparan seperti ini. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya. Okey, saya nak cerita dekat cikgu berkaitan dengan main toolbar. Okey. Main toolbar. Okey, sebelum tu nak cakap pasal sign in. Sign in ni cikgu boleh masuk guna email ataupun cikgu boleh scan dekat QR code ni. Ikutlah yang mana yang sesuai, tapi selalunya bila kita dah daftar sekali dia akan terus masuk dekat kita lah. Tapi mungkin kali kedua tu kalau dia tak kenal lagi, dia tak cam lagi, cikgu kena buka balik dengan email cikgu lah. Tapi kalau kita selalu buka, dia dah auto dah, dia dah save dekat dalam tu, dia kadang kita terus buka je, boleh masuk je terus buat kita tu. Okay, untuk sign in kita settle. Kemudian saya nak cikgu berkenalan dengan main toolbar. Okay, main toolbar yang atas ni. Okay, ni main toolbar. Okay. Kita ada, sekejap ya. Okay. Kena kali-kali pi masuk sana sebab saya seorang je yang menguruskan meet ni. Okay, saya lah yang moderator, saya lah penceramah, saya lah admin host di belakang. Okay, jadi kita jalan 3 sekali. Okay, jadi untuk yang untuk main toolbar, dia dekat dalam My Viewboard ni, kita dah buka My Viewboard lah ni. Saya nak cikgu berkenalan dengan dia punya tools yang ada. Okay, dia ada dua toolbar kiranya lah. Okay, yang atas ni, yang ini adalah main toolbar. Main toolbar ni ada macam-macam lah dekat sini. Dia ada yang untuk browsing, dia ada yang untuk conference, dia ada capture, dia boleh gerakkan main toolbar ni. Kemudian buka file dia. And then kita ada magic box. Magic box ni menarik. Nanti saya cerita kat cikgu apa dia magic box. Okay. Kita nak admit masuk dah kot. Okay. Kemudian kita ada lagi yang ini, buka browser dia. Kemudian yang tanda tangan ni, dia sebenarnya screen ni, dia whiteboard ni dia infinite screen tau. Dia maksudnya yang kita nampak sekarang ni dekat dalam screen laptop tu, yang itu adalah sebesar ni. Padahal sebenarnya saya boleh gerak lagi kat tepi-tepi ni ada. Silap.
Saya ambil yang ni pula. Ni main toolbar saya kat sini. Okay, saya boleh gerakkan. Ada banyak lagi sebenarnya nak kata apa? Board tu sebesar-besar lah. Kalau kata kita dah guna dekat satu section, kita nak pergi dekat bahagian lain yang kosong tu, kita just gerakkan sahaja. Sebab tu dia infinite canvas, okay, infinite canvas. Canvas dia memang besar, okay, bukan sebesar yang cikgu nampak dekat paparan skrin tu sahaja, okay. Kemudian kita ada untuk gerak yang ini, kemudian kita ada juga pen, tulis, eraser, lepas tu kita ada arrow ni ataupun kita nak menaip, dan ini undo dengan redo lah, okay. Ini sebenarnya rajah, saya dah ambil dia jadi rajah. Okey, yang betul dekat saya yang ni kat tepi ni. Okey, sebenarnya saya boleh gerakkan main toolbar saya ni, saya boleh gerakkan. Tanda anak panah yang 4 penjuru ni maksudnya kita boleh gerakkan. Tapi kan gerak hanya sekadar gerakkan atas, kiri, kanan, bawah. Okey. Okey, saya nampak dia berpusing slow. Line saya kot lah. Cikgu saya stop screen sharing sekejap. Kena masuk balik. Screen. Okey, macam yang saya kata tadi, main toolbar boleh digerakkan tapi hanya di kiri, kanan, atas, bawah. Cara nak gerakkan, ambil anak panah 4 penjuru ni, cikgu tak seret lah. Okey, tadi saya letak belah kanan kan, saya letak belah kiri boleh, ataupun saya nak letak dia belah atas, ataupun saya nak letakkan dia belah bawah. Okey, main toolbar hanya boleh bergerak atau digerakkan kiri, kanan, atas dan bawah sahaja. Okey, kita selesai berkenalan dengan main toolbar. Sekarang ni kita nak tengok pula satu lagi toolbar, floating toolbar. Okey, floating toolbar, yang ni lah floating toolbar ni. Kalau yang saya pun, ini saya dah letak jadi image dekat atas ni. Okey, kalau yang betul-betul dekat saya ni, ni yang bawah ni, saya boleh gerak dia ke mana-mana je atas skrin. Yang ini nak maksud dia floating toolbar. Okey, kita akan banyak juga guna floating toolbar ni, maksudnya kita akan guna ini untuk kita tukar switch between waktu kita nak present ataupun waktu kita nak prepare. Prepare tu maksudnya kita tengah ada edit dekat kita punya board lah. Okey, kalau kita nak present, kita akan klik kat sini, dia akan jadi present. Dia akan jadi, ni mode present. Okey, dia tak ada lah atas ni, dia jadi full screen. Kalau kita nak prepare, so klik balik dekat present ni, dia akan tukar balik kepada mode prepare. Bila mode prepare, dia ada atas-atas ni nama board saya. Yang ini dalam keadaan prepare lah. Okay. Kemudian yang ini kita boleh paste apa saja yang kita nak dari clipboard. Ini untuk gerakkan previous dengan next page. Macam tadilah saya gerakkan saya punya slide ni, kiri dan kanan tadi, atas dan bawah tadi. Okay, ini kalau saya nak add page baru. Yang ini sekarang ni saya berada di page yang ke-10. Dia tulis macam itulah, page yang ke-10. Kalau saya klik kat sini, akan nampaklah sebenarnya ada banyak lagi page. Page saya semua ada 43. Okey, sekarang ni saya berada dekat page yang ke-10. Ini page yang awal tadi. Okey, kalau saya klik atas ni, dia akan patah balik lah ke mana saya nak pergi. Ni yang tadi. Okey, sekarang kita cerita tentang floating menu. Selesai floating menu. Floating menu boleh digerakkan merata-rata di atas kita punya screen. Tak ada masalah. Cuma yang main tadi, main toolbar hanya boleh gerakkan di 4 penjuru tadi. Atas, bawah, kiri dan kanan. Okey, sebenarnya ada satu lagi toolbar, iaitu adorning toolbar. Yang tu nanti saya tunjuk kat mana dia akan muncul. Dia tak muncul sekarang ni. Dia akan aktif bila kita select kepada sesuatu features yang ada dekat dalam My View Board ni. Okay, kita pergi ke page yang seterusnya. Okay, page yang seterusnya,
Dia nak ajar, saya nak cerita bagaimana nak simpan file ataupun buat new file. Okay. Dekat mana nak ambil? Ambil dekat main toolbar. Okay, main toolbar tepi ni. Cikgu ambil yang gambar file ni. Okay, gambar file tu macam kalau dekat Word pun, dekat Windows pun ada juga. Okay, cikgu ambil dekat main file management ni. Lepas tu dia akan keluar yang kat sini. Ni macam ni, paparan yang dekat tengah ni. Okay, yang dekat tengah ni, atas ni dia ada new, kita boleh open file yang pernah kita buat ataupun kita nak save file yang sedang kita buat, save as. Yang ini kita nak export, dia macam-macam lah, ini print terus ataupun kita nak tukarkan dia, kita punya OLF file ni kepada pada apa nak kata, barcode tu. Okay, QR code tu, barcode tak. Okay, kita boleh tukarkan semua OLF file. Okay, bila kita save kita punya My Viewboard, dia akan save dalam bentuk format OLF. Maksudnya dekat belakang tu nama file kita, lepas tu ada .olf. OLF tu maksudnya yang format untuk My Viewboard lah. Macam tu lah. Kalau macam kita save dokumen, dia akan save dalam bentuk .doc kan, contoh dia kan. Tapi yang ini dia save dalam bentuk OLF. Okay, OLF. Kalau cikgu nampak OLF tu kiranya My Viewboard punya format lah. Okay. Okay, seterusnya kita pergi ke yang ni dah menarik dah. Kita akan teruskan dengan Magic Box. Okay, yang ini saya nak cerita kat cikgu pasal Magic Box. Dekat Magic Box ni macam-macam kita boleh buat dengan menggunakan features yang ada dalam Magic Box ni. Okay. Cuma cikgu perlu, bila cikgu dah tahu dah nak guna macam mana, so cikgu boleh plan lah PDP cikgu tu, cikgu nak buat macam mana, nak menarik macam mana, nak bagi budak buat ke, nak bagi pusing macam tu ke, nak lukis ke, nak guna pembaris ke, protector ke, kalkulator ke, semua ada. So hari ni kita nak tengok apa kelebihan Magic Box. Magic Box tu dia ada 15 alat bantu untuk kita membuat pengajaran. Okay, Magic Box tu dapat dekat mana? Dekat main toolbar, dekat tepi ni. Ni main toolbar saya letak belah kiri kanan. Okay, kita ada dekat sini, kotak ni. Yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 dari atas. Okay, ini adalah Magic Box. Okay, Magic Box ni ada macam-macam dekat dalam dia. Okay, saya buka, saya klik Magic Box saya. Nampak tak dekat atas ni, dia jadi macam ni. Cikgu pilih, dekat Magic Box ada macam-macam, tapi saya nak cikgu berkenalan dengan yang ini dulu. Math Tools. Okay, Math Tools lah saya nak bagi berkenalan dengan matematik dulu sebab saya banyak guna yang matematiknya. Tapi sebenarnya tak semestinya benda tu untuk matematik, ikut kreativiti cikgu untuk guna PDP cikgu nak guna bahagian yang ini. Okay, barulah muncul 15 alat bantu untuk kita buat. Yang ini sebenarnya nampak macam matematik tapi sebenarnya dadu ni kita boleh guna, semua boleh guna. Kantar pembesar ni pun boleh juga. Ni flashcard ni. Nanti saya cerita satu-satu. Okay, so kita teruskan. Okay, yang pertama saya nak share dengan cikgu adalah muka jam. Okay, kat mana nak ambil tadi? Kita masih ambil di sama. Kita ambil dekat dekat Magic Box tadi. Okay, ambil dekat Math Tools ni. Tool use untuk maths. Okay, cikgu pergi dekat sini. Ada 2 jam ni kan. Okay, ambil yang ni dulu. Okay, double klik kat dia. Lepas tu dia keluarlah muka jam. So dekat sini cikgu boleh buat macam-macam lah PDP kita berkaitan dengan muka jam ni. Sama ada kita nak murid baca, murid gerak jarum. Tunjukkan pada saya pukul 11.30. Contoh, dia murid gerakkan lah. Ataupun tunjukkan pada pembukaan jam masa pukul 12.30. Ikut kreativiti cikgu. Okay.
Sebenarnya MyViewBoard ni dia bagi macam-macam. Cuma kita kena rancang lah sikit PDP kita nak buat macam mana, dan kelebihan yang ada pada MyViewBoard, kita boleh guna tools-tools ni untuk menghasilkan dengan lebih cepat lah sebab dia dah ada dah. So kita ambil saja. Okay. Sekejap ya. Ini suara lah kat mana ni ya. Okay. Saya nak ni kan. Okay. Okay, kita sambung lagi. Ini berkaitan dengan muka jam. Okay, ada satu lagi jam randi. Okay, masih dekat tools dalam magic box tadi. Saya double klik. Lepas tu yang keluar yang inilah. Okay, kita ada dua ni. Okay. Dia ada timer dengan dia ada stopwatch. Okay. Kalau timer, kita set dia katakan cikgu nak 10 minit. Okay. Ataupun cikgu nak dia dalam tempoh 5 minit je. So timer dia akan semakin berkurang lah. Kalau stopwatch, dia semakin meningkat. Alamak, dia bila nampak je yang ini, saya tahu dia perlu di stop sharing dan kena restart balik. Sekejap ya cikgu, stop sharing. Kacau lah. Okay. Dia ada timer, dia ada stopwatch. Okay, untuk timer, dia semakin berkurang lah. Okay, katakan ini dah setting 10 minit kan. Kalau kata kita nak tukar, okay, saya ambil dekat dengan gear tu, gear. Ini saat, ini minit, ini jam. So saya nak ambil dekat minit ni, saya nak tukar, kurangkan jadi 2 minit, 3 minit. Ikutlah, katakan kita nak buat quiz dekat budak-budak kita. Okay, teacher bagi masa 2 minit untuk jawab. Contoh, lepas tu kita pasanglah timer ni. Bila pasang timer, murid akan alert. Okay. Dan dia ada bunyi kat sini. Katakan bila habis timer tu. Okay, contoh kan, katakan kita buat dia nak dengar bunyi loceng dia kan. Katakan timer tu saya buat 5 saat je. Okay, cikgu dengar lah. Habis timer, dia ada bunyi loceng. Dengar ke cikgu bunyi loceng dia? Dekat saya dia dengar. Saya tak tahu dekat dalam mic ni dengar ke tak. Okay, itu bunyi habis dah masa dia. Dia macam jam lah, okay. Saya tak pastilah cikgu dengar ke tak. Dengar tak cikgu? Okay. Kemudian stopwatch. Stopwatch pula dia semakin menaik lah dia punya bacaan masa tu. Okay, kita bagi budak jawab sehingga berapa minit. Saya suka buat tulis petak sifir dalam kelas kan. Jadi saya bagi masa kadang 5 minit je untuk awak tulis petak sifir. Okay, so pakai stopwatch. Dekat sini bila ada yang dah siap dia pakai kat tangan kata okay saya siap teacher. Okay, kita akan sebut masa dia 1 minit berapa saat ke macam itulah. Okay. Okay, ini berkaitan dengan muka jam dan juga jam randi. Okay, saya stop ni. Saya dah ajak cikgu berkenalan dengan yang ni. Kita teruskan dengan pembaris, protektor dan kalkulator. Okay, yang ini sama juga masih kita dapatkan di magic box dekat bahagian Math Tools. Okay, katakan kita nak guna pembaris. Okay, saya double klik. Okay, ini pembaris. Okay, pembaris ni boleh nak dibesarkan, boleh nak dikecilkan. Okay, sana kita tukar. Bila saya nak aktifkan yang ini, saya kena tukar kepada ambil select tools ni. Kalau saya masih dekat move around canvas ni, yang ini saya hanya membuat canvas saja yang bergerak. Saya tak boleh gerakkan benda yang saya nak edit tadi. Okay, bila saya nak edit dekat dia, saya kena pergi dekat yang ini. Dekat main toolbar, ambil select tools ni. Okay, baru klik kat dia,
pembaris ni, baru saya boleh gerakkan pembaris. Pembaris ni kita boleh edit macam-macam. Kita nak pendekkan sikit. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita nak panjang ni pun boleh panjang. Kalau standard yang ada 15 cm kan, so kita ambil dah setakat 15 cm pembaris pendek. Okey, ataupun kita nak flipkan pembaris ni, yang ini, okey, katakan ada line, kita nak lukis line. Saya ambil pen, ambil warna merah lah. Okey, saya lukislah kat sini. Pakai pembaris. Saya dapat lukis dengan panjang 15 cm. Saya gerakkan dia. Okey tak, pembaris saya bergerak. Okey, nampak. Jadi saya lukis menggunakan pembaris. Okey, katakan saya nak lukis sudut. Masih di sini. Saya nak lukis sudut di sebelah kiri. Okey, jadi saya ambil yang ni. Cikgu nampak belah sini, kiri kanan pembaris ni ada dua-dua ni tau. Ada dia macam nak kata macam mana, siku. Okey, kita boleh gerakkan dia. Kalau kata saya ambil di sini, saya klik, jadi saya boleh gerakkan pembaris tu. Sini cikgu. Nampak? Dia pergi naik atas. Cuma saya nak kedudukan tu macam tak betul je kan. So kita gerakkan sikit. Nak lukis sudut ni kan, saya kata nak lukis sudut kan. Okey, gerak macam tu. Katakan saya ambil lagi pen merah. Saya nak lukis sudut. Okey. Okey, bawa ke tepi. Okey, saya dapat dah satu sudut. Okey, tu cara kita menggunakan pembaris. Kalau nak gerak belah sini, saya ambil yang ni lah. Gerak situ. Dia boleh ikut sudut. Okey, ini satu pembaris. Kemudian saya nak guna pembaris segi 3 ni pun boleh. Kita tengok protector sana. Kita tengok protector. So saya nak keluarkan protector dari magic box. Ambil dekat bahagian mathematics, ambil protector. Okey, ini protector. Protector, kita nak ajar budak baca sudut kan? Okey, so kita letak protector. Pusat protector mesti berada pada sudut. Okey, letak kat situ. Lepas tu murid akan baca lah. Okey teacher, sudut dia sini adalah 20 darjah. So kita boleh tulislah dekat sini, nanti murid boleh tulislah 20 darjah. Okey, itu salah satu dia menggunakan protector ni. Protector ni boleh gerak . Yang ini digerak macam ni. Katakan saya tukar yang dekat sini. Dia boleh gerak. Siapa dia tak gerak? Saya nak bagi dia bergerak pusing ni. Yang ni yang saya masukkan. So protector ni dia akan tetap dekat sudut tu. Kemudian kita boleh pusinglah protector ni untuk gerak ke mana. Yang ini pun adalah satu fungsi protector. Besar sangat protector ni, kecilkan sikit pun boleh. Okey, itu adalah protector. Okey, bagaimana pula dengan kalkulator? Sama juga kalkulator. Kita boleh guna kalkulator. Ambil balik dekat tadi, pergi dekat kalkulator, double click. Okey, dia keluar dah kalkulator. So kalkulator ni macam biasa, kalkulator macam yang ada dekat kita. So kita tulis kalkulator tu, kita tulis pula dah. Kita tekanlah, katakan kita nak buat 3, okey, darab 7. Okey, sama dengan, dia keluarlah 21. Okey, kalkulator fungsinya sama sahaja. Seperti itu. Okey. Okey, kita teruskan. Jangka lukis. Okey, jangka lukis ni pula masih sama. Kita ambil dekat dalam magic box. Kita ambil dekat sini, ambil jangka lukis. Okey, double click. Jangka lukis, saya dah keluarkan jangka lukis. Jangka lukis ni cikgu boleh gerakkan dia. Okey, katakan dekat sini lah. Kita yang ini dia dah bagi ukuran 5.8. Saya tak nak 5.8. Saya nak dia besar sikit. Okey, saya nak dia besar, saya nak dia kecil sikit. So
Tapi kalau kata 5/8, sekejap lagi bulatan saya besar sangat. Okey lah, tak apalah. Boleh dah tu. Okey, katakan nak kecil sikit, tarik yang dekat sini. Cikgu tarik ke dalam. Okey. Okey, katakan nak kecil sikit. Dia klik dekat mata pensel ni. Barulah cikgu boleh tulis. Okey. Okey, kita ada dah. Nampak macam target board kan? Okey, kita tarik lagi ke dalam. Buat satu lagi bulatan kecil. Okey. Macam itulah. Ini adalah jangka lukis. Okey. Ikut kreativiti. Sebenarnya yang ini jangka lukis ni banyak guna dekat matematik sekolah menengah kan. Jadi cikgu boleh gunalah. Cikgu sekolah menengah, macam saya sekolah rendah, murid tak pakai lagi. Just nak kenalkan saja, ini adalah jangka lukis. Okey, kita teruskan. Kita ada graf fungsi. Okey, graf fungsi ni, ni bentuk graf fungsi yang ada lah. Sebenarnya ambil kat mana graf fungsi ni? Sama juga dekat magic box. Yang ni. Ni graf fungsi. Double klik. Okey, itu adalah graf fungsi yang keluar. Yang ni. Okey. Ada dua dah. Kejap ya cikgu, dia jadi pusing-pusing. Bila pusing-pusing ni kena stop sharing. Kena masuk balik. Okey. Kita teruskan. Saya nak gerakkan. Tak jadi lagi. Dia masih tak boleh. Sekejap haru biru. Stop sharing. Okey, kita teruskan cikgu. Harap-harap tak sangkut lagi. Okey. Saya nak buang yang ni. Alamak. Dia dah jadi pelot pula kat situ. Okey, ni boleh kita garis-garis lah. Nak tulis ke, nak panjang macam tu ke, okey, titik bersilang. Ataupun nak garis dekat sini. Pun boleh. Dekat tempat ni pun boleh. Lepas tu boleh tukar. Cikgu nak hilangkan pelot petak tu pun boleh. Kotak tu. Sebenarnya ada macam-macam kat sini. Jadi cikgu boleh buat macam-macam lah ikut kreativiti dan apa yang cikgu nak mengajar hari tu lah. Okey, ini adalah berkaitan dengan graf fungsi. Saya teruskan dengan protector bulat ni sama je kaedah dia, masih ambil dekat situ. Okay, saya skip yang ni semacam panjang masa kita. Okey, yang ini satu lagi yang ada untuk dalam magic box, iaitu kita nak masukkan simbol matematik ataupun ayat matematik yang panjang. Okay, contoh saya ambil dia. Dia keluar. Okey. Katakan ada benda yang saya nak kena buat ayat matematik tu panjang lah. Tapi yang ini saya bagi contoh yang mudah aja. Okey, katakan 3 tambah 7. Oh, tapi dia baca 1. Okey, dia baca 7. Okey. Sama ada kita tulis dan dia akan tuliskan ayat matematik yang betul lah, yang proper. Okey, dekat situ. Ataupun nak iris padam dekat sini pun boleh. Nak betul, katakan select and correct. Katakan saya select yang ni. Okey. Dia ada cadangan tau. Sebenarnya saya nak buat 3 tambah 7 ke, 9 tambah 7 ke, beta tambah 7 ke. Semua ni lah. Dia ada suggestion yang kita boleh pilih. Kod-kod lah. Dia tak ada tau. Kadang dia tak ada dekat dalam kita punya keyboard tu. Kita nak pilih simbol-simbol tu. Jadi kita tulis dulu dekat sini and then kita boleh pilih yang mana satu yang paling tepat yang kita nak. Nanti dia boleh papar lah. Dia akan keluarkan lah. Yang macam ni saya nak yang macam ni. Lepas tu insert. Bila insert, dia akan masuk dekat dalam ni. Nampak? Dia akan masuk kat dalam ni. Ni. Okey. Boleh cikgu? Ini maksud dia kita nak masukkan simbol matematik yang mungkin tak ada dekat dalam keyboard kita.
tapi kita perlu nak tulis. Jadi kita tulis dulu dekat dalam tadi tu, yang ni, insert simbol ni, supaya MyViewBoard boleh keluarkan di atas dia punya canvas. Okay. Okay, yang ni yang saya nak cerita adorning menu ni cikgu. Nanti saya cerita satu-satu apa dia adorning menu. Saya kita nak buat barang-barang yang kita nak guna dalam PDP, kita banyak guna dekat adorning menu. Okay. Okay, ni selesai masukkan simbol. Saya teruskan. Okay, kad imbasan. Ini pun satu yang menarik juga dekat dalam MyViewBoard. Cikgu ambil dekat Magic Box. Ambil dekat matematik ni. Ni, yang ini gambar ni adalah kad imbasan. Okey, kad imbasan ni kita boleh masukkan soalan yang kita nak tanya dekat murid kita lah. Okey, contohnya saya typekan. Katakan ini soalan 1. Okey, contoh lah. Lepas tu boleh insert image. Saya nak insert image. Okey, double click. Dia masuk image. Sana. Kita ambil image. Okey, contoh yang ni. Okey, dia masuk image ni. Lepas tu kita type lah soalan. Okey, namakan bongkah bentuk ni. Bentuk berikut. Okey, namakan bentuk berikut. Okey. Lepas tu kita dah siap satu kad imbasan. Okey. So answer dia kita tulislah kat belakang ni. Soalan 1 tadi. So answer apa tadi? Bentuk apa tu? Bentuk kubus. Okey. So kita nak tengok balik. Okey, kad dia macam ni lah soalan kita buat. Okey, namakan bentuk berikut. Lepas tu murid pun kena fikirlah dia tengok gambar. Lepas tu dia kata teacher macam mana nak check jawapan. Okey, nak check jawapan kita flip kad ni. Kita flip kad. So ada jawapan dia dekat belakang. Belakang jawapan dia tulis kubus. Jadi dia akan dapatlah dekat situ. Okey, ini salah satu fungsi flashcard ni. Okey. Selesai berkenalan dengan flashcard, kita teruskan dengan dadu. Okey, yang ni pun syok juga. Dadu. Okey. Dadu ni dia ada 3 jenis dadu yang kita boleh buat. Okey, dadu ambil dekat mana? Dadu ambil dekat Magic Box. Ambil dekat gambar ni juga. Ambil dadu ni cikgu. Okey, double click. Okey, keluarlah dadu ni. Okey, kita nak edit kat dadu ni. Okey. Dadu boleh ada dalam bentuk dot-dot macam biasa dadu yang kita main tu. Okey, kalau kata cikgu nak buat bahan menggunakan board game. Okey, dia ada board. Cikgu dah sedia dah soalan pada board dan nak bagi murid gerakkan penanda nak gerak pada board tu. So dia kena baling dadu kan, putar dadu. So kita letaklah dadu kat sini juga untuk murid gerakkan. Bila dia dapat 4, okey teacher saya kena gerak 4. So pergi 4 petak ke depan. Macam itulah. Okey, so fungsi dadu ni kita dah tahu. Dadu ni dia boleh ada dalam 3 bentuk berbeza. Sama ada dia macam ni, yang biasa ni, yang dot-dot-dot ni. Bila saya klik dia berputar lah. Dia berputar macam tu. Ataupun saya nak masukkan huruf ABC. Okay, saya putar dia. ABC. Saya boleh ubah ni. Saya nak huruf Z ke E ke. Saya klik kat dia boleh ubah. Lepas tu saya boleh selesai yang ni. Okey, saya putar lah. Putar dia akan jadi E. Okey. Apa perkataan yang bermula dari huruf E? Tahu lah cikgu macam tu lah nak guna kan. Okey, ataupun cikgu boleh masukkan image. Okey, masukkan image. Dia jadi macam ni. Okey, dapat gambar apa? Macam tu lah ikut kreativiti cikgu lah, cikgu nak buat dadu ni guna untuk apa. Tapi dia boleh masukkan dot-dot tu ataupun image ataupun huruf ABC ataupun 1, 2, 3 ke, ikut cikgu lah. Macam mana kita nak masukkan. Okey, sekejap lah. Ada pula images masuk. Okey, macam mana kita nak masukkan image.
Okay, saya nak tunjuk kat cikgu. Kita buat kat sini. Okay, saya buka balik gear. Saya ambil, kalau saya ambil dot ni dia akan tukar jadi dot tu lah. Kalau A ni ABC, saya ambil dekat gambar spana tu. Okay, katakan saya nak, okay, kita guna gambar kat bawah ni pun boleh. Okay, ataupun cikgu nak insert gambar. Okay, nak insert gambar, magic box. Okay, lepas tu cikgu ambil dari, katakan saya ambil dari data saya. Okay, sana. Ambil dari D, okay. Dari D saya, kenapa D saya tak boleh buka? Okay, katakan, mana ya bahan saya. Okay, bahan saya ada. Buka kat dia. Gambar bentuk. Okay, saya nak bentuk-bentuk tertentu. Okay, saya nak bentuk ni. Bentuk ni. Bentuk ni. Okay, double klik. Okay, double klik. Double klik. Double klik. Double klik. Double klik. Masuk tak semua bentuk tu? Okay. Untuk apa tak ada lagi? Segi 4. Bentuk kubot. Okay, dah. Okay, semua dah ada. Okay, saya nak masukkan gambar-gambar ni dalam saya punya dadu. Tapi kan kalau besar gedabak macam ni dia tak masuk tu cikgu. So cikgu nak buat apa? Cikgu kecilkan sikit. Janganlah besar-besar. Kecilkan sikit, agak-agak boleh masuk dalam tu. Okay. Dia masuk. Okay, sekarang ni satu lagi. Saya kecilkan dulu. Haluskan dia. Okay, dah masuk dah satu. Kemudian sfera ni pun saya kecilkan sikit. Masukkan. Yang ni pun saya kecilkan sikit. Seret masuk. Okay, yang ni kecilkan sikit. Seret masuk. Ni pun sama. Untuk di belakang dadu tu pula. Okay, seret. Masuk. Okay, dah dapat dah. Yang ini tak pakai dah. Tak pakai ni saya nak buang lah. Saya pergi buang apa? Saya terlompat kat slide seterusnya. Patah balik. Mana slide saya tadi? Okay. Okay, ni nak buang. Dah guna kan? Okay, dah siap dah dadu saya. Okay, saya tutup. Nak guna, so saya rotate. Saya putar, ada gambar ni. So kata, okay, dah jumpa yang ni, budak murid saya kena teka, okay, ni apa dia, nama dia, okay. Kena putar lagi. Ikut kreativiti cikgu lah. Katakan kalau nak guna untuk, kalau kata kita letak gambar tangan kat sini tadi kan. Dalam ni, bila ni dapat gambar tangan kan, ni tangan. So murid, student boleh spell, okay, spell ke pronoun ke, what picture is that, pronoun the picture ataupun spell the word, ikut kreativiti cikgu lah. Okay, itu adalah fungsi dadu. Okay, selesai berkenalan dengan dadu, saya nak bawa cikgu pergi kepada kanta pembesar. Ini salah satu lagi features yang ada dekat dalam My Viewboard. Yang ni menarik, selalunya kan saya suka juga buat macam murid nak kena cari apa guna kanta pembesar. Contoh kan, katakan yang ini saya letak dah gambar ni. Okay. Nak ambil keluarkan kanta dekat text magic box. Ambil kanta, okay, ni kanta. Okay, kanta pun keluar. Ni. Nampak tak cikgu? Dia besar. Jadi kan seronok lah budak-budak tu. Okay, teacher nampak lah dekat dalam ni dia jadi apa. Itu salah satu fungsi yang ada juga dalam My Viewboard. Okay, kanta pembesar. Okay, selesai berkaitan dengan kanta pembesar. Saya nak cikgu berkenalan dengan
Oh, dia tak bergerak dah. Sekejap. Line saya problem ke? Kanta, saya tutup Kanta dulu. Okey, saya tutup Kanta. Saya mutekan seseorang. Okey, saya on balik. Okey. Tadi sebab Kanta tu masih aktif, so dia macam tak boleh pergi slide seterusnya. Okey, sekarang ni kita pergi ke slide seterusnya. Yang ini pula ada satu lagi berkaitan dengan My Viewboard ni. Ada dua item lagi dekat sini yang cikgu boleh berkenalan, iaitu spotlight dan bidai. Bidai ni macam langsir lah. Okey, kita tengok spotlight dulu. Katakan saya dah letak dah ni carta yang ada ni, tapi saya nak guna spotlight. Okey, spotlight yang gambar ni. Saya pergi dekat dia. Okey, spotlight ni yang ni lah, maksudnya semua hitam. Kita boleh guna spotlight tu untuk suluh. Ini adalah satu yang mungkin ada game yang kita nak buat guna features ni, ikut kreativiti cikgu, tapi ada disediakan dalam My Viewboard. Okey, cikgu boleh control tau, nak besarkan, nak kecilkan, nak bujur, nak lonjong, nak nipis. Boleh. Okey, ikut kreativiti cikgu. Nak besar ke, nak kecil ke. Murid carilah satu-satu ni simbol yang ada untuk kimia rasanya ni. Saya pun dah lama lah tak belajar ni je kot. Macam tu lah. Okey, ini adalah spotlight. Okey, salah satu ciri yang ada dekat dalam My Viewboard. Nak besar lagi, buka lah besar sikit, kot tak nampak. Okey, sebenarnya ikut kreativiti cikgu nak guna macam mana. Okey, ni satu. Ada satu lagi yang berkaitan dengan bidai ni ataupun langsir. Jadi saya nak tunjuk langsir ni. Last feature sebelum kita berkongsi dengan yang seterusnya. Okey, ini bidai. Maksudnya dia tutup habis skrin kita. Lepas tu kita kata kat murid, okey kita nak turunkan sikit. Kita tengok satu-satu, turun satu-satu, boleh. Cikgu nak gerak macam ni pun boleh. Ataupun cikgu nak bubuh bidai tu dekat tempat lain. Dekat sini ada banyak setting dia. Setting tu buka pula dah. Yang ini full screen. Yang ini pada skrin tertentu saja. Yang ini pada image tertentu sahaja. Untuk saya nak buat bidai kat sini je. Saya tutup kat situ je. Okey. Ikut kreativiti cikgu nak buat macam mana. Okey. Ini berkaitan dengan bidai dan spotlight tadi. Okey, selesai yang ni. Okey, saya tak rehat ni, saya teruskan. Ke cikgu ada nak rehat ni? Teruskan dah cikgu dah pukul 11 ni. Ada sikit lagi yang saya nak share dengan cikgu. Okey. Untuk membina bahan pengajaran dalam My Viewboard, dia sebenarnya dah ada My Viewboard original. Dalam My Viewboard original ni, dia adalah koleksi OLF file yang semua cikgu seluruh dunia tau, bukan Malaysia sahaja. Dari macam-macam negara di seluruh dunia yang berkongsi tentang PDP mereka menggunakan My Viewboard ni dalam format OLF. So cikgu boleh ambil, cikgu boleh download, buka dekat dalam My Viewboard cikgu dan cikgu boleh edit. Edit bersesuaian dengan PDP cikgu lah. Yang itu salah satu kemudahan yang disediakan oleh My Viewboard dalam My Viewboard original. Okay. Yang ini ni macam dalam kongsi-kongsi lah. Lepas tu ada community dia semua. Okay, kita juga boleh ambil dari buku teks dalam bentuk PDF. Cara nak ambil nanti saya cerita. Kemudian ataupun kita bina sendiri. Bina sendiri ni sebenarnya lagi menarik sebab kita nak buat game ataupun PDP tu kita rancang sendiri. Okay, itu pun menarik juga. Okay, kita teruskan. Sikit lagi yang saya nak share dengan cikgu. Okay. Yang ini dekat ViewSonic Original. Okay, ViewSonic Original ni nak ambil dekat mana? Cikgu pergi dekat teks Magic Box. Okay, dekat atas ni cikgu ni. ViewSonic Original yang ni. Nampak tak? Cikgu klik kat dia. Dia keluar.
Yang ini ada macam-macam background dia bagi dekat kita. Dia bagi juga macam-macam image, resources image. Sama ada kalau dia kata GIF maksudnya dia bergerak lah. Cikgu boleh download. Kalau kata dia tak tulis GIF tu maksudnya dia image static sahaja tanpa sebarang pergerakan. Ini semua yang ada dekat dalam dia punya nak kata apa library lah yang dia bagi kita untuk download. Macam saya dah account entity. Entity ni macam besar sikit kan. Jadi dia banyak lah lagi image. Kalau cikgu ambil yang mula-mula tu account biasa pun ada juga image tertentu yang cikgu boleh ambil. Tapi tak adalah sebanyak entity ni. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh guna lega lah dekat dalam My Viewboard original ni. Okay, dia macam-macam ni cikgu boleh pilih. Sama ada cikgu nak cari dekat art and human, geografi, ni spesifik macam ni pun boleh. Math saja pun boleh. Ni bentuk-bentuk yang ada. Okay, ini adalah My Viewboard original. Okay. Kemudian kita teruskan kepada dia pusing-pusing sana. Sekejap saya share balik skrin saya. Alah. Okay, saya buka balik viewboard saya. Okay, ni kita sambung lagi. Tadi saya dah share pasal My Viewboard original. Kita teruskan dengan seterusnya. Ni window toggles. Okay, ini salah satu lagi features yang ada dalam My Viewboard yang menarik sebenarnya untuk cikgu guna. Window toggles ni sebenarnya kita boleh buka internet explorer Google kita dalam My Viewboard kita. Tu sebenarnya konsep yang paling mudah cikgu nak faham. Kalau kata kita guna, mungkin kalau kita macam kita guna dokumen, kita buka Word, kita buka kita buka PowerPoint ke, kita buka tapi kita tak boleh nak buka serentak dengan Windows yang ada Google ke apa, kita tak boleh buka serentak dalam skrin yang sama. Tu maksud saya buka serentak dalam skrin yang sama, bukannya kita kalih skrin tu saat kita tap dekat bawah tu, tak. Ini maksudnya dalam My Viewboard kita boleh memang dah ada dah window kita nak buka internet ni, window Google ke, kita nak buka buku teks online ke, contohlah kan. Okay, macam mana nak buat? Kat mana nak ambil window toggles? Dekat dalam main menu, yang ni, atas sekali. Cikgu klik je kat dia. Okay, cikgu klik je kat dia. Okay, nampak tak ni cikgu? Ni window toggles saya sebab ada ni sekarang ni adalah saya guna internet, tapi cikgu kan kita guna Meet. Okay, katakan saya ambil satu lagi. Saya buka satu. Okay. Ni maksudnya dah ada dah. Dekat dalam ni saya boleh kalih tau cikgu. Ini saya klik yang ni, saya boleh kalih balik kepada My Viewboard saya. Okay, katakan saya cari contoh buku teks kan. Buku teks tahun 6. Okay, buku teks tahun 6. Okay, boleh lah. Buku teks tahun 6. Kita buka dekat, dekat Cikgu Ridwan. Okay, Cikgu Wan ni kawan saya ni. Tak apa, pinjam saya Cikgu Wan. Kita tengok buku teks ni satu buku teks. Okay. Saya nak ajar cikgu macam mana nak ambil buku image dalam buku teks tu. Okay, ni yang Cikgu Wan letak. Okay, kita ambil full screen. Okay. Ini buku surat tahun ni. Apa ni? Okay, katakan ni kita dah cari benda yang kita nak ambil dari buku teks. Contoh, okay, kita ambil dekat sini lah.
Saya nak copy gambar, nak ambil gambar lah, image, saya nak letak dekat dalam saya punya board tu. Okay. So saya ambil ni, sama ada saya boleh screenshot. Saya klik kat dia. Ada screenshot, screenshot ni maksudnya whole screen, macam kita buat print screen. Okay, yang ini kita ambil dalam bentuk freehand. Contoh freehand, okay, saya nak ambil gambar mana nak ambil Okay, ambil gambar ni je. Alamak, terbuka lah pula. Saya bukan ambil tu. Saya nak ambil gambar ni. Okay, saya nak crop gambar ni je. Automatik dia masuk dekat dalam kita punya My View Board, gambar tadi tu. Okay, nampak juga kan? Tu cara dia satu. Okay, saya patah balik. Okay, katakan nak ambil dalam bentuk macam ni, peta. Okay, ambil peta lah. So, saya tarik. Alamak, tak cukup satu, boleh lah. Okay, dia automatik masuk dah. Dah masuk dah cikgu kat situ. Kan senang, window toggle. Just ambil image mana yang kita perlukan, cepat dan pantas, terus masuk dalam tu. Okay, ini satu window toggles. Yang saya kata boleh buka internet dekat dalam tu, bukan window toggle, silap lah saya dah. Yang ini. Embed browser. Ya Allah, dekat-dekat je. Okay, window toggle tadi yang kita nak macam cut and paste. Okay, yang ini yang nak buka ni. Okay, saya nak tunjuk kat cikgu. Nak buka di sini. Kita klik dekat embed tu. Dia akan bagi dekat kita satu paparan lain, tapi kita masih dalam My View Board. Katakan kita nak cari kan. Cikgu boleh type je kat sini. Yang ini dia yang memang My View Board punya. Katakan saya nak type yang Google. Google.com. Kita dia buka lah Google. Macam itulah. Kesimpulannya kita boleh buka di sini. Cikgu nak kecilkan. Dia akan jadi macam ni lah, dia masuk dekat dalam ni. Ni cikgu boleh gerakkan ni. Ni dah jadi macam TV lah dekat situ. So cikgu boleh besarkan, cikgu boleh kecilkan, ikut kesesuaian dan kreativiti ataupun cara penyampaian PDP yang cikgu nak laksanakan. Okey, itu berkaitan dengan embed browser. Lepas tu kita ada window toggles. Banyak dah saya cerita ni. Okay, kita teruskan lagi. Bina bahan dengan sendiri. Nah cikgu nak, saya nak tengok slide saya seterusnya. Okey, saya skip yang ni Syed. Saya nak pergi dekat sini. Yang ni. Okey, bina bahan sendiri dengan mudah. Okey, yang ini adalah contoh-contoh, bukan saya yang buat ni. Yang ini sebenarnya daripada Cikgu Rufling. Cikgu Rufling. Cuma saya nak bagi tahu cikgu, sebenarnya awal ni Cikgu Rufling adalah pelopor yang menggunakan My View Board ni di Malaysia lah. Dia start guna waktu PKP lagi. Lepas tu dia start guna dan menarik lah. Sekarang ni ViewSonic dia memang ada program nak menghasilkan guru yang ada sijil kelayakan dengan My View Board. Okay, contoh macam saya dah ada dah. Saya sampai educator dan sekarang ni saya dalam proses untuk ambil expert level. Okay. Kalau kata cikgu, antara cikgu yang berminat, saya promosi sikit lah ni ya. Kalau ada cikgu yang berminat nak masuk dalam komuniti kami ni, sebenarnya dalam ViewSonic Malaysia tu mereka sentiasa ada buat iklan kata siapa yang berminat untuk menjadi JU lah, nak kata JU ke lebih kurang lah untuk ViewSonic ni. My View Board. ViewSonic tu syarikat yang membuat My View Board ni. My View Board macam tu lah. Untuk sesi tahun 2024 rasanya macam dah tutup dah, maksudnya dah habis dah. Jadi cikgu mungkin boleh untuk tahun 2025 nanti selalunya Cikgu Ruf akan buka tu di hujung tahun untuk iklan tu. Jadi siapa yang berminat akan perlu daftar, nanti dia akan ni lah
bimbing sampailah kita jadi expert. Okay, saya dah jadi educator level, so tunggu nak dapatkan expert level pula. Okay, ini sebenarnya contoh-contoh PDP yang Cikgu Ruth Banner yang memang dia dah ada dah, sebab banyak bahan dekat internet YouTube adalah bahan dari Cikgu Ruth. Okay, yang kami yang seterusnya ni kebanyakannya guna dalam kelas ataupun mungkin ada yang masukkan dalam YouTube dan sebagainya tu tak sebanyak yang dihasilkan oleh Cikgu Ruth lah. Okey, ini salah satu contoh yang Cikgu Ruth ada. Cikgu Ruth link. Rasanya kalau Cikgu Google memang ada. Okey. Sebelum saya teruskan, saya sebenarnya nak kongsi satu slide ni tapi tadi tak naik lah. Kat mana dia? Kat sini. Apa kata kita patah balik slide dekat sini. Saya mainkan ni dan cikgu boleh tengok sebenarnya apa yang saya ceritakan tadi. Okey, kita teruskan dengan yang ni dulu.
Okey cikgu, itu sedikit berkaitan dengan apa dia MyViewBot. Sebenarnya apa yang Cikgu Ruth masukkan dalam YouTube tu adalah apa yang saya share tadilah, tapi saya share satu-satu spesifik kepada benda tu nak guna. Okey, patutnya saya tunjuk video ni awal tadi, saya tak tahu macam mana boleh terskip yang ni. Okey, ini adalah berkaitan dengan MyViewBot. So saya nak teruskan sikit je lagi cikgu. Yang ini saya nak skip lah. Yang bawah kang ni pun tak. Okey. Kita nak tengok yang ni. Macam mana nak buat bahan kita sendiri. Contoh kan. Tadi saya dah share dekat cikgu berkaitan dengan nak buat dadu. Nak buat ni, okey katakan kita nak buat satu board game. Okey contoh board game lah. Saya ambil dulu image board dekat dalam ViewSonic original ni. Okey, saya nak sekejaplah cikgu, ni saya tak delete ke punya. Masuk. Okey. Okey. Yang ini kalau ambil dari sini, saya nak ambil background. Kan kat sini, jap silap dah. Ambil ni. Okey, katakan kita nak ambil background. Image search to canvas. Tak maulah yang tu. Macam ni lah. Okey. Saya nak add image. Saya klik kat dia. Okey, katakan saya nak ambil board. Okey, yang ni memang dah ada dah. Saya punya board ni. Saya nak ambil dia je lah. Okey, apply untuk this page only. Okey, ni board lah. Katakan saya nak tambahkan board ni. Kat sini ada nombor ke. Ataupun letak image tadi. Letak image lah. Image. Image ambil dekat dalam ni. Okey. Kita buh yang ni tadilah. Dah ada bahan ni kan. 1, 2, 3, 4. Tak keluar pun yang ni. Okey. Ni saya masukkan kod kreativiti cikgu lah. Pandai-pandai lah cikgu. Sebenarnya saya pun tak tahu saya nak buat apa game apa ni. Tapi dia buat game lah. Okey. Ni kalau saya ambil ni saya boleh keluarkan dadu. Okey, tapi saya tak nak dadu. Saya nak guna saya nak ajar cikgu macam mana nak buat spinner. Cikgu tahu kan ada spinner kan? Tadi pasal tak dalam video Cikgu Ruth tadi ada dia tunjuk guna spinner. Okey, kita nak buat spinner tu. Sana. Saya nak tunjuk kat cikgu macam mana nak buat spinner. Okey, saya bubuh ni dulu. Sana. Okey. Okey, masuk dah. Bolehlah tu lebih kurang. Okey, kat mana saya nak ambil spinner? Okey, spinner dia bukan ambil, kita kena buat. Okey, cikgu ambil dekat tepi ni. Yang ini adalah bentuk-bentuk lah yang akan ada. Okey, dia ada segi 4 bulatan dengan segi 3. Okey, bila kita nak buat spinner so dia mesti bulat kan. So ambil bulat. Okey, saya buat bulat. Besar sangat bulat saya ni. Tak payahlah besar sangat. Kecil je. Okey. Gerakkan sikit. Dia tak mau jalan.
Siapa yang tak nak jalan sebab belah sini dia pusing-pusing. Tunggu sekejap cikgu. Bagi dia berhenti pusing tu. Kejap lah cikgu. Bila macam tu kena stop sharing. Okey. Dah ada dah. Okey, saya nak gerakkan dia. Okey, saya nak letak tengah-tengah lah. Okey, saya letak tengah-tengah. Bila kita nak buat spinner, so dia kena macam ada pecahan kan. Okey, kita boleh buat pecahan dekat sini. Itu salah satu features yang ada dekat dalam MyViewBoard. Kalau kita nak mengajar matematik pun, kita tak buat spinner pun. Kita nak mengajar matematik pecahan. Kita nak kena pecahkan bulatan tu kepada beberapa bahagian. Sebenarnya MyViewBoard dia dah boleh tolong kita dah. Cikgu ambil dekat add-on menu ni, bila cikgu klik dekat situ. Kejap lah. Okay, bila cikgu buat dekat situ, cikgu klik dekat sini, nampak tak macam ada pecahan divide into segment. Okay, cikgu ambil dia. Okay, dia tanya cikgu nak pecahkan kepada berapa bahagian? 1, 2, 3, 4 ke 5 ke 6 ke, katakan 8. Okay, saya pergi dekat 8, nampak dia pecah siap-siap untuk cikgu 8. Lepas tu setiap segmen ni kita boleh buat dia asing-asing. Saya boleh tarik keluar satu-satu. Okay, saya boleh tarik keluar dia, saya boleh masukkan balik dia. Ni saya masukkan balik dia. Okay, dia berbeza dekat situ. Katakan saya nak collect semua ni, saya nak buat warna kan, katakan nak jadikan warna. Saya klik kat dia. Lepas tu cikgu nampak tak ni? Sana. Okay. Nampak macam cat tumpah tu kan? Cikgu masukkan warna. Okay, katakan saya nak ambil warna ni. Pilih warna yang ada kat luar ni. Okay. Okay, masuk dah satu. Lepas tu warna yang kedua. Tak tepi, tarik sikit. Saya ambil titik ni. Penitik macam ubat tu. Sebab saya nak ambil warna yang di luar. Saya nak dia bagi sama kan. Saya klik. Dia tukar dah warna tu. Okay, yang ini pula kita nak abu color. Okay, tarik tepi. Ambil yang titik ni, kita pilih warna kuning ni. Lepas tu okay. Dia keluar warna kuning. Okay, pergi kat yang ni pula. Ambil gambar cat tumpah ni. Kita nak warna biru ni kan. Okay, tapi nak cari kat sini susah. So ambil penitik ni, penitik ubat ni. Cikgu klik kat dia. Jadi dia akan copy color yang ada dekat luar tu. Cikgu okay, dia akan masuk dalam ni dah. Okay, ada satu lagi. Kita nak buat yang ni pula. Lama klik kat dia pula dah. Ambil cat tumpah. Ambil color ni. Ambil dia. Tak nampak. Okay. Okay. Lepas tu ada lagi satu. Okay. Ambil ni. Ambil ni. Okay. Okay. Ada dua lagi ni. Kita hentamlah kalau apa pun ya cikgu ya. Okay, kita ambil ni hijau. Hijau ni tak ada lagi. Okay. Satu lagi. Kita boh lah satu lagi warna. Hijau, kuning, biru. Ataupun warna bawah ni ada. Alamak. Ambil warna sini. Okay. Okay, kita ada dah. Sekarang ni kalau kita nak buat berputar, dia kena ada anak panah. Maksudnya kita lukis anak panah sikit kat dia. Kalau kata cikgu tak nak anak panah dari situ, cikgu nak ambil dari luar. Dari sini. Okay, ambil image ni. Search image. Arrow. Arrow. Keluarlah arrow-arrow yang ada. Okay, pilih satu arrow. So, I pilih yang ini. Contohnya, I pilih yang ni. Okay, mak besar gedabak. Kita tarik dia kecil sikit.
Okey, kecil benar pula. Okey. Buat atas sikit macam tu kan. Ataupun nak sengitkan sikit. Sengitkan sikit. Tapi kita boleh sengit macam tu. Ikutlah kreativiti cikgu. Okey. Macam mana kita nak spin? Okey. Kita select semua ni sebab tadi kalau kita select satu je dia tak jadi satu image kan, nak jadi satu-satu je. Okey. Dah select semua ni, cikgu pergi dekat gambar ni, nampak tak macam pizza ni tapi sebenarnya pin selected object. Okey, kita select dia. Dia spin lah cikgu. Okey, dia spin. Okey, tengok dia berhenti kat mana. Dia berhenti kat mana? Lambat pula dia nak berhenti. Tak ada. Warna hijau tu tak ada. Okey, spin lagi. Dah lah berhenti lambat. Dapat kat warna hijau pula. Okey, katakanlah dapat kat warna kuning tu ke kan? Biru ke? Okey, murid akan pilih lah. Okey, teacher yang ini nama dia apa ataupun gerak ke situ. Okey, ikut kreativiti. Satu lagi yang ada dekat dalam ni, saya nak cerita kat cikgu pasal sticky note. Sticky note. Okey, ni sticky note ambil kat atas ni. Sticky note ni ada 4 color. So cikgu boleh pilih lah. Katakan nak warna warna kuning. Okey, saya tulis dekat sini. Langkah bermain. Langkah bermain. Okey, sila pilih buat dah. Putar apa tadi, spinner. Sila putar spinner. Okey, kemudian nombor 1 tak tulis, main nombor 2 pula dah. Okey. Sebut nama bongkah berdasarkan warna yang dipilih oleh spinner. Bolehlah tu arahan saya. Betul macam tu kan. Okey. Katakan saya dah buat bot saya ni, kemudian saya nak bagi murid main ataupun saya nak share dekat luar sana, mungkin cikgu lain yang nak guna. So tak tahu nak main. So kita lekatkan sticky note ni dekat sini, katakan kat sini kita tulis arahan. Tulis kat sini arahan. Bolehlah. Arahan. Okey. Macam mana nak tahu pula arahan tu, cikgu tu nak tengok tang mana ataupun budak tu nak tengok tang mana. Okey, dia klik kat sini, double klik. Lepas tu besarlah sikit. Bolehlah dia baca kat situ. Langkah bermain sila putar spinner, sebut nama bongkah berdasarkan warna yang dipilih oleh spinner. Tu cara nak main game board ni. Tu dia buat lah. Sebenarnya cikgu, dia kreativiti kepada kita nak membina, tapi by Viewbot telah menghasilkan benda-benda ni untuk kemudahan kita. Jadi saya sebenarnya nak kata dia membantu banyak, sebenarnya memudahkan sebenarnya cikgu. Ini adalah salah satu contoh yang boleh saya bagi. Dekat dalam My Viewbot ni sendiri, dekat dalam original Viewbot, dia dah bagi dah tapak-tapak buat game ni banyak ni macam ni. Yang ada ni salah satu yang saya ambil ni. Saya bukan reka sendiri ni. Yang ini memang dah ada dalam My Viewbot original. Cikgu pilih je kat situ, kemudian cikgu masukkanlah figure-figure yang mana yang sesuai. Itu semua kita boleh buat, pilih, susun sendiri game yang kita nak buat. Okey, bagi murid main. Paling senang kita nak guna dalam kelas, sama ada cikgu ada LCD, so budak terus guna dekat laptop cikgu. So cikgu just papa dekat LCD, orang lain boleh tengoklah hasil kerja yang dia nak buat satu-satu tu. Ataupun cikgu boleh mirroring ke, itu pun ikut kreativiti ataupun kemudahan ICT yang ada di sekolah cikgu lah. Berdasarkan macam-macam peralatan yang ada di sekolah lah, ikut ada yang kita ada, mungkin ada yang kita tak ada, jadi kita boleh buat ikut kesesuaian kita lah. Okay, ini salah satu yang saya nak kongsi dengan cikgu, betapa senangnya menggunakan My Viewbot ni. Rugi sangat kalau cikgu tak guna. Jadi saya menggalakkan sangat cikgu guna. Dan sekarang ni ada promosi tau cikgu. Selesai, ada promosi untuk akaun premium.
Jadi cikgu boleh guna untuk akaun premium ni. Sekejap ni, saya nak tunjuk kat cikgu. Okey, tengok ini. Okey. MyViewBoard sendiri, mereka ada grup Facebook ataupun Telegram MyViewBoard, dan juga dalam Facebook tu pun ada banyak sebenarnya perkongsian daripada semua guru-guru yang menggunakan MyViewBoard ni lah. Jadi kan bila cikgu dah sign up, dah jadi ahli, cikgu bolehlah masuk dekat dalam Facebook, masuk dekat dalam Telegram, dan cikgu akan dapat banyak info dan bahan sebenarnya. Okey, sebab kebanyakan cikgu yang jadi tu, ahli ni, mereka sendiri akan share balik bahan di dalam tu juga. Selain daripada dalam web page, ramai juga yang share di Facebook dan juga Telegram MyViewBoard ni. Dekat mana nanti saya bagi link dia. Link saya akan bagi nanti di dalam teks dekat sebelah tu. Okey. Dan dah sampai ke penghujung ni cikgu. Sebelum saya akhiri, saya menjemput rakan-rakan yang ada boleh subscribe dekat channel Cikgu Ruth. Memang banyak sangat sebenarnya bahan yang Cikgu Ruth dah buat dan share dalam tu. Kalau cikgu tak faham yang saya cerita, cikgu boleh tengok juga dekat channel Cikgu Ruth ni. Memang banyak gila lah saya nak cakap pun. Memang menarik sebenarnya. Okay. Nak kata bahan saya tak banyak macam bahan Cikgu Ruth. Okay. Dan satu lagi, ini adalah saya punya YouTube saya sendiri. Pun cikgu boleh subscribe dan follow saya. Okay, Teacher Ana. Okay, itu berkaitan dengan MyViewBoard. Okay, saya nak selesai yang ini. Saya nak pergi dekat ni balik. Okay, cikgu. Saya nak stop sharing dah cikgu nah. Kita nak sampai ke penghujung dah ni. Okey. Saya nak masukkan beberapa link. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, untuk kehadiran pun saya akan masukkan dekat tepi tu. Sekejap ya cikgu, saya copy dulu link dia. Saya share. Saya masuk ke sebelah. Okey, saya dah share dah dekat chat sebelah tu. Itu adalah untuk link kehadiran hari ni lah. Untuk CJ sekali cikgu boleh start isi, tapi Cikgu Ruth pesan CJ tak akan dapat terus secepatnya. Dia kena jana dulu. Jadi mungkin ambil masa sikit. Sekejap lagi cikgu tengok balik bila malam sikit ke, macam tu lah. Bila cikgu dah dapat nanti sijil, macam saya bagi tahu awal tadi, saya ulang balik ya cikgu. Kalau cikgu yang di sekolah, dari sekolah saya, yang ini saya akan daftarkan sebagai LDP di sekolah bawah panitia matematik saya, yang itu. Tapi kalau cikgu yang bukan dari sekolah saya, cikgu ambil sijil tu, nanti cikgu ambil, kemudian cikgu daftar dalam SPL KPM di LDP luar KPM. Cikgu saya ulang ni, cikgu daftar di LDP luar KPM. Okey cikgu daftar di situ, ambil bahagian yang dia punya sources tu dari swasta. Okey, dari syarikat swasta lah. Dan nanti maklumlah pada SU LDP sekolah cikgu, kata cikgu daftar dah bawah LDP luar KPM. Minta dia sokong sebab memang cikgu dah attend, dah bengkel bersama saya dan memang dapat sijil dah. Okey. Yang ini memang ada ViewSonic memang bagi sijil. Okey, saya hanya sebagai penceramah yang berkongsi berkaitan dengan kelebihan MyViewBoard. Okey cikgu, selain tu, lupa pula saya. Ada lagi community. Saya nak bagi link. Okey, yang ini pula adalah link Facebook dia. Kalau kata cikgu nak masuk, boleh masuk juga. Okey, ini link untuk Facebook ViewSonic. Ada satu lagi, yang ini ViewSonic Educator.
community ya. Cikgu ambil lah kesempatan ni jadi ahli kepada semua ni. Bukannya kena bayar pun cikgu. Free je. Okay. Kalau berbayar, yang itu untuk kita dapatkan akaun yang atas lagi lah. Dia yang percuma pun ada. Lepas tu dia ada. Sampai level 3 akaun tu. Okay. Entity adalah level yang paling tinggi yang memang boleh dapat full features yang ada dekat dalam MyViewBot. Tapi yang free tu pun dah banyak dah sebenarnya yang kita boleh guna. Okay. Selain itu, okay. Satu lagi, ada pesanan dari Cikgu Ruf berkaitan dengan promosi hebat. Sebenarnya sekarang ni ViewSonic ni syarikat yang mengeluarkan MyViewBot ni ada memperkenalkan untuk pembelian akaun premium. Jadi untuk akaun premium ni cikgu boleh dapat promosi sehingga potongan 70% jika cikgu masukkan kod voucher. Kod voucher yang diberikan adalah Expert 2024. Okey, 2024. Expert 2024. Waktu nak buat pembayaran tu cikgu masukkan kod voucher Expert 2024 tu. Cikgu akan dapat promosi lah dekat situ. Okey, ni salah satu lagi yang ada. Saya letaklah di situ. Dalam tu juga untuk cikgu boleh masuk dan kalau kata cikgu nak beli akaun tu, ambil lah kod voucher yang diberikan tu. Ini masih terbuka lagi lah untuk kod voucher tu. Okey, rasanya semua pakat dah isi dah kod link tu. Tapi jangan terus tengok sijil tau, sebab Cikgu Ruf kata beri dia masa untuk dia jana sijil. Jadi mungkin lambat sikit lah. Ada gap, tapi bila cikgu dah isi tu selalunya dah akan masuk dalam sistem dia dan dia akan jana lah nanti kemudian. Okey, itu saja cikgu dari saya. Saya cakap seorang ni, saya tak dengar pun suara cikgu. Saya boleh tak saya nak ambil gambar? Kenapa tak boleh isi? Pasal apa tak boleh isi? Orang lain boleh isi tak? Boleh isi? Maksudnya orang lain boleh isi lah kan? Tak ada masalah kan? Cuma mungkin cikgu kena tengok balik lah dekat mana yang cikgu tak boleh buka tu, saya tak pasti pula. Sebab orang lain boleh isi ni. Okey, guna akaun MOE, ya betul. Okey, itu saja sebenarnya saya nak ambil gambar kat saya. Cikgu boleh tukar kod. Waktu cikgu nak isi tu, cikgu boleh tukar dia punya email tu. Email save tu. Ambil yang MOE punya. Saya ambil gambar dari sini je lah. Sekejap ya cikgu, saya nak tukar change layout ni sekejap. Saya nak jadikan tile. Okey, terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama saya. Ini sebenarnya sekadar perkongsian saya sahaja. Kalau cikgu nak banyak lagi, sebenarnya cikgu boleh join terus dekat situ. Semuanya menarik di situ. Rugi kalau cikgu tak gunalah. Itu sebenarnya cikgu guna, benda tu free dan dia menarik. Senang kita nak buat, sekejap je dah jadi. Jadi sayang kalau cikgu tak guna dan ambil kesempatan yang ada ni. Ni cuti sekolah ni boleh try. Okey, boleh try buat bahan banyak-banyak sikit, nanti save. Lepas tu buka sekolah nanti boleh guna. Budak-budak suka tu game-game tu. Okey. Kalau cikgu tak apa nak faham lagi, cikgu boleh Google dekat Cikgu Ruf, YouTube ataupun Google je. Sebenarnya dalam YouTube tu ramai dah cikgu-cikgu geng-geng kami ni yang share tentang MyViewBot tu, tapi yang terbaik tu, yang terbanyak tu Cikgu Ruf lah. Okey. Rasanya itu saja dari saya. Mohon maaf anda ada tersalah bahasa, terkasar bahasa.
Kalau ada rezeki lagi mungkin saya akan buat lagi sharing yang lain. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Selamat bercuti cikgu.